Kumpulan Fotograf. Memang ramai yang kenal kumpulan ini menerusi lagu hitsnya seperti Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal, Karina, Luka Seribu Rindu, dan tak dilupakan lagu yang paling melonjak naikkan nama mereka, iaitu Di Alam Fana Cinta, yang meletup tanpa dirancang. Ya, banyak perkara yang berlaku di dalam Fotograf berlaku secara kebetulan. Mungkin suratan telah menentukan perjalanan kumpulan unik ini yang lebih dipengaruhi oleh muzik glam rock barat seperti Whitesnake, Van Halen, White Lion dan seangkatan. Kumpulan Fotograf terbentuk hasil dari kerja scouting Dino yang merupakan PRO Sinar Music. Beliau telah ditugaskan mencari dan menghasilkan album rock pertama terbitan syarikat Sinar Music. Hasil scouting beliau memilih sendiri setiap ahli dari kumpulan yang berbeza-beza untuk disatukan menjadi sebuah kumpulan baru. Scouting diadakan di pertandingan Juara Rock Galactica 1988 di mana Dino menjemput drama Ringo. Kemudian basis Amran pula yang diambil dari kumpulan Paksi dari Kajang, Selangor, yang turut sama menjemput gitaris Syarul. Akhir sekali, vokalis Afi yang merupakan vokalis kumpulan Satria yang pernah menduduki tempat ketiga dalam pertandingan Battle of Rock Malaysia 2. Empat anggota ini kemudiannya bergabung di bawah pengurusan Dino dan terbentuklah kumpulan yang diberi nama Fotograf. Serta-merta mereka menandatangani kontrak rakaman album di bawah Sinar Music. Di saat ini juga, Fotograf banyak mendapat undangan persembahan di universiti-universiti di seluruh Lembah Kelang. Dengan gaya kemas ala-ala pelajar siswa, Fotograf mula mencipta populariti mereka di kalangan pelajar-pelajar universiti. Mereka juga mula bergiat aktif berlatih untuk sesi rakaman album. Disebabkan kesemua empat daripada mereka, malah Dino dan Sinar Music sendiri, yang tidak ada pengalaman merakamkan lagu rock, mereka menjemput Mankida left-handed dan gitaris John Goh sebagai penerbit dan penasihat album mereka. Namun begitu, atas masalah teknikal, Afi tidak dapat meneruskan rakaman vokalnya. Afi kemudiannya menubuhkan kumpulan barunya sendiri bernama Kelkatu. Beberapa sesi uji bakat dijalankan untuk pengambilan vokalis baru. Ramai yang tidak menepati cita rasa dan konsep Fotograf. Akhirnya, seorang rakan setaman basis Amran telah terpilih secara tidak sengaja. Beliau adalah Syamrin. Syamrin sebenarnya bukanlah seorang rocker, cuma bakat menyanyi beliau yang luar biasa telah ada bersamanya sejak kecil. Dengan pantasnya para penerbit menerima Syamrin sebagai vokalis baru Fotograf setelah mendengar suaranya yang unik dan berlainan. Bersama Syamrin, Fotograf meneruskan sesi rakaman di studio dan akhirnya selepas 3 bulan, album pertama berjudul Iramanya Menggetar hinggap di pasaran pada tahun 1989. Okey, jadi sekarang ni di hadapan kita ada 3 album Fotograf 4 kaset lah tapi 3 album lah sebenarnya. Okey, gua jelaskan kenapa gua tak ulaskan album keempat, kelima dan keenam. Sebabnya album keempat itu dah masuk tahun 1994, di mana zaman tu rock kapak punya era dah habis lah. Walaupun Fotograf punya album keempat masih rock juga, tapi sebenarnya yang gua nak sampaikan di dalam ulasan Fotograf kali ni adalah di zaman rocknya, di zaman rock kapak lah. Sebab kalau kita kata rock, itu macam kata album keempat tu tak rock. Album keempat masih rock, cuma yang kita maksudkan adalah era rock kapak 1984 hingga ke 1993. Dan satu lagi, gua nak tekankan adalah kisah Fotograf ni yang sejarah dia berlaku banyak benda perkara secara kebetulan. Tak apa, lu orang teruskan menonton dan lu orang akan faham nanti apa yang gua maksudkan. Jadi sekarang kita nak ulas album pertama, Iramanya Menggetar.
terbitan Sinar Music. Ni antara kaset unik lah sebab dia punya shell dia colour pink. Unik gitu. Dan antara yang cantik lah sebab dia jenis stiker tanpa gambar line up. Cantik kan. Ada beberapa kaset-kaset lain lah yang macam ni, macam Mei, Album Hakikat, ada lagi Evolusi apa semua lah. Gua pun lupa lah. Kalau gua tengok gua ingat lah. Ok, ni casing dia warna putih. Seingat gua lah, casing asal Iramanya Menggetar ni colour pink, tapi yang gua miliki ni colour putih, sayang. Ok, kita tengok dia punya dalam. Alright, jadi seperti yang gua dah cerita tadi, album Iramanya Menggetar ni diterbitkan oleh John Goh dan Man Kidal. Ok, tentang bab dia punya muzik dia nanti kita cerita dekat ulasan muzik dia. Ok, sekarang ni kita tengok dulu dia punya inlay kaset dia. Ok, cover dia gambar harimau apa ni, harimau bintang ke, macam muka orang pun ada. Tapi logo fotograf yang dalam album ni memang cantik. Gua suka betul. Betul-betul 80-an design ni. Orang tengoklah dia punya colour dia, ada shading lagi tu. Memang cantik lah. Gua ada minta beberapa pelukis-pelukis logo sama sarang, minta tolong colour macam ni, kebanyakannya tak reti. Dia kata, oh ni kena pakai lukisan tangan ni bang lah, apa macam-macam lah. Ok, alright, jadi kita tengok dia punya belakang dia, lirik dia. Sebab kat sini lah informasi pencipta lagu semua. Ok, jadi disebabkan Man Kidal dan John Goh yang terlibat dalam penciptaan lagu sebagai penerbit, jadi lagu-lagu dia ada dua side tau. Man Kidal punya side ni lebih ke arah heavy metal, manakala yang John Goh pula lebih ke arah AOR, melodic rock. Tapi kalau nak kata semuanya lagu John Goh dan Man Kidal tak betul juga, sebab ada juga lagu-lagu ciptaan ahli fotograf sendiri, walaupun dia orang baru ditubuhkan saat tu. Nampak, Biarkan, lagu ciptaan Ringo. Joe ni John Goh lah. Amran, Syarul, Nick Mazri ni orang dari Daddy Fusion. Daddy Fusion salah satu studio yang diorang guna untuk rakaman lah album pertama ni. Ok, jadi tanpa buang masa, kita ulas terus lah album pertama, Fotograf. Kehadiran Fotograf sebagai kumpulan baru di tengah-tengah bahang kemuncak rock pada 1989
sememangnya satu pertaruhan yang berani. Pada tahun ini, kumpulan dengan nama besar seperti Search, Wings, May, Left Handed masing-masing muncul dengan album killer mereka. Banyak syarikat-syarikat lain terpaksa menunda penerbitan album kumpulan-kumpulan rock mereka gara-gara takut album mereka akan tenggelam. Namun itu bukanlah halnya bagi Sinar Music dan Photograph yang dengan beraninya tetap meneruskan penerbitan albumnya. Biarpun hanya terjual sekitar 25,000 unit, namun iramanya menggetar tetap melonjakkan nama Photograph dengan lagu hitnya Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal yang banyak dimainkan di corong-corong radio dan masuk pencalonan muzik-muzik. Tambahan lagi, Sinar Music membahagikan royalti jualan album kepada Photograph secara adil, menjadikan mereka masih kekal bersemangat meneruskan perjuangan muzik. Di saat ini juga, pengasas Photograph iaitu Dino yang telah meninggalkan Sinar Music tidak lagi menguruskan Photograph, dan hal pengurusan Photograph kemudiannya diuruskan oleh sahabat mereka iaitu Big. Mereka juga masih kekal sebagai kumpulan pilihan para siswa-siswi dengan masih banyak menerima undangan persembahan pentas di universiti, malah juga di expo-expo dan funfair. Pada tahun 1990, Sinar Music menawarkan peluang rakaman album kedua Photograph. Ingin tampil dengan kelainan sendiri dan peluang penciptaan lagu serta rakaman sendiri, Photograph meminta Sinar Music untuk memberikan kebebasan mereka mencari penerbit serta studio rakaman sendiri. Setelah penelitian yang mendalam, pihak A&R Sinar Music dan Photograph, mereka akhirnya memilih penerbit legenda Singapura iaitu Razzie M yang pada masa itu telah banyak menerbitkan album-album rock Singapura yang bertaraf antarabangsa sebagai penerbit album mereka dan mengadakan sesi rakaman di Lion Studio, Singapura. Menerusi album ini, Photograph telah berpeluang untuk merakam dan mengubah sendiri ke semua lagu-lagu mereka. Kerjasama mereka dengan Razzie M membuahkan hasil yang luar biasa, di mana Razzie M tidak mengganggu kreativiti Photograph, hanya memberikan landasan bunyi yang setaraf dengan album-album rock yang ada pada masa itu. Rakaman album kedua ini juga merupakan rakaman eksperimental kerana ia dirakamkan secara live take session. Dan album kedua, 7.5 Psychosis. Okay, disebabkan tahun 1990 shell warna putih terus print di atas shell. Kalau perasan logo dia macam death metal siut. Si ada darah meleleh ni. Amran ada bagi tahu dekat gua, kata apa benda lah dia orang buat kat design kami ni. Okey, kita terus tengok dalam lah. Okey, jadi inlay yang ni sayang sikit pasal asalnya inlay melekat. Gua dah buka tapi dia jadi macam ni, tak dapat diselamatkan lah. Biasanya gua ada teknik untuk buka inlay yang melekat ni. Lu orang boleh cari dekat video YouTube gua ada buat macam mana cara nak buka inlay lekat. Okey, jadi cover depan dia. Okey, ni apa benda? Ini sebenarnya huruf F dah. Gua tanya Amran, dia bagi tahu gua apa maksud. Baru gua tahu, oh tu maksudnya rupanya. Ni gambar line up Photograph. Macam lu orang boleh tengok di album kedua ni, gaya mereka lebih ranggi dan rock lah. Semua pakai leather jacket, memang rock habis lah. Okay, jadi pasal maklumat rakaman semua gua dah bagi tahu tadi. Penerbit dia siapa dan dirakamkan di Lion Studio, Singapura, di mana majoriti lagu-lagu dalam ni memang semua ciptaan mereka sendirilah. Bukan majoriti, semua lah. Cuma Mimpi Semalam ni ada nama Akek. Akek ni sebenarnya ahli kumpulan Pak Si, iaitu band lama Amran. Maknanya tu lagu lama tu Amran gunakan. Selebihnya memang semua ciptaan Photograph sendirilah. Okey, jadi tanpa buang masa kita terus ulas lah. Album kedua Photograph, 7 Psychosis. Oh ya, yeah. 7.5 Psychosis, kalau nak tahu apa maksud dia, tunggu ulasan.
Kelemahan menerbitkan album sendiri tanpa undangan komposer-komposer terkenal adalah album akan menjadi jarang dibuat liputan. Tambahan, sound eksperimental 7.5 Psychosis terlalu rumit untuk ditafsir kebanyakan peminat umum. Namun begitu, album tersebut lebih banyak terjual di Singapura dengan lagu-lagunya kerap dimainkan di radio, sekaligus menaikkan nama fotograf di negara kota singa itu berbanding di negara sendiri. Di saat ini juga, ahli-ahli fotograf membuat keputusan untuk berehat dari muzik untuk meneruskan kerjaya masing-masing. Namun, bagi basis Amran yang masih bersemangat dalam muzik, meneruskan kerjaya musikal beliau dengan menubuhkan kumpulan Kamar Sutra sambil menyambungkan kontrak beliau di bawah Sinar Music bersama kumpulan itu yang kemudiannya lebih dikenali sebagai Dhamma Sutra. Bagi ahli-ahli fotograf yang lain pula, mereka telah terpanggil untuk menghabiskan kontrak rakaman album di bawah Sinar Music. Untuk mengisi kekosongan yang dia tinggalkan Amran dan untuk menghabiskan projek fotograf, basis Syed dan gitaris kedua Helmi telah dijemput untuk menyertai fotograf. Album yang dianggap buah tangan terakhir fotograf ini telah dirakamkan di studio Channel 11 dan lahir di pasaran pada 1992 dengan judul Fotograf 92. Dan album ketiga fotograf adalah album terakhir fotograf yang gua nak ulaskan, Fotograf 92. Jadi di sini lu orang boleh tengok ada dua kaset. Sebab apa? Satu ni gua pinjam Ender punya, Ender Rockers. Satu ni gua punya. Pasal gua punya asalnya kaset bogel. Gua pinjam Ender punya inlay untuk gua bikin inlay di print. Tapi inlay di print tak cantik lah kalau nak tunjuk. Jadi gua tunjuk yang ni lah. Oh ya, album ni ada copyright. Jadi gua tak boleh nak ulas demi lagu, tapi gua nak tunjuk kat lu orang dia punya design kaset. Okey, sebenarnya Fotograf 92 ni diterbitkan pada lewat 1991, di mana Sinar Music pada masa tu masih menggunakan kaset shell berwarna putih. Jadi first press dia warna putih. Tapi bila dia terbit, second press dia pada awal 1992, sekitar Januari, dia dah tukar ke shell jernih. Dan versi yang Ender miliki dan gua sendiri miliki, kedua-duanya adalah jernih. Kami berdua tak miliki yang putih. Aduh, sayang betul. Gua lagi suka yang putih. Jadi kita tengok dia punya inlay lah. Disebabkan pada tahun 1991, lewat 1991 tu, image fotograf dah berubah sedikit. Mereka lebih santai pada masa ni, dah jadi macam mat smart balik. Gua dah beritahu tadi lah pasal ada line up baru tu kan. Jadi album ni sebenarnya diterbitkan sepenuhnya oleh fotograf sendiri. Mana sini gua boleh baca, penerbit Susunan Muzik Fotograf. Jadi ni tak gunakan mana-mana penerbit lah. Okey, jadi kalau lu orang nak tahu lebih lanjut apa yang terjadi dengan album ni, teruskan menonton. Okey. Bagai perjalanan awal fotograf yang banyak berlaku secara kebetulan, begitu jugalah bagi album Fotograf 92 ini yang meletup secara tidak sengaja dengan lagu hitsnya Di Alam Fana Cinta. Tiada sesiapa di dalam tulang belakang fotograf menyangkanya, kerana album ini hanya dibuat untuk menghabiskan kontrak semata-mata. Namun ternyata disebabkan kejayaan inilah, fotograf telah dilamar sekali lagi untuk rakaman album keempat pula oleh Sinar Music pada 1994. Kejayaan dan populariti, fotograf terus kekal aktif sepanjang era 90-an, walaupun di zaman keseraman muzik rock, dan sempat melahirkan dua buah album lagi di bawah EMI pula pada 1995 dan 1997.